KPM. 100,000, 100,000, 100,000, 100,000. Ini mesti dapat, mesti kenal lah ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Encik Pegawai Bank. Waalaikumsalam, ya. Saya nak buat apa ni, pinjaman sebanyak RM100,000 Malaysia. Dan ini saya punya buku perakaunan perniagaan. Cantik, saya sudah siap semua. Nah, silakan tengok Encik Pegawai Bank. Buku perakaunan perniagaan awak, Ya, saya nak besarkan saya punya restoran. Sekarang ada 2 lot, saya nak tambah lagi 20 lot. Tapi buku awak ni tak lengkap ni. Buku perakaunan perniagaan awak tak lengkap sebab dah ada terbakar kat sini. Cik Pegawai Bank macam silap. Cuba tengok kat dalam. Saya punya semua tu dah siap dah. Cuba tengok betul-betul. Tak, masalahnya dekat sini yang jumlah ni terpotong. So saya tak tahu sama ada perniagaan awak ni untung ataupun rugi. Ya, tapi saya rasa untung. Cuba tengok akad belakang tu. Nampak untung saya berapa juta tu. Tengok. Yang hujung tu, yang bawah. Tak ada tu tulis sebab dia dah terbakar kat sini. Jadinya saya tak boleh nak proses pinjaman awak sebab saya tak tahu sama ada perniagaan awak ni untung ataupun rugi. Sekiranya perniagaan awak rugi, macam mana awak nak bayar pinjaman nanti? Alamak. Cuba awak tengok. Dah terbakar banyak ni. Aduh. Memang tak boleh nak buat apa ke ni? Tak boleh. Alah, saya nak cakap apa kat tadi? Tapi saya ada satu jalan penyelesaian untuk awak. Apa dia? Caranya, awak balik, sediakan balik, buat elok-elok, datang semula kepada saya. Buat balik? Ya. Hai, macam ni nak kena jumpa balik saya punya cikgu akaun dulu. Okey, silakan. Alamak. Cikgu, tolong saya, cikgu. Untuk mengetahui apa masalah yang dihadapi oleh peniaga itu tadi, setia bersama slot menengah atas prinsip perakaunan sebentar sahaja lagi. Jom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. What's up everybody? Anda sedang menyaksikan slot menengah atas bersama dengan saya, Akmal Nazri. Sihat semua? Alhamdulillah. Dan saya pasti anda semua dah tengok dah siapa profil guru hari ini. Tak lain tak bukan, kita ada Cikgu Noraini kita. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam Akmal. Nampak bertenaga, sihat ya? Ya, walaupun saya punya pinjaman kena tenang tadi Cikgu. Okey. Apa-apa pun sebelum kita nak belajar apa sebenarnya Cikgu Noraini nak ajarkan kita pada semua hari ini. Jangan risau, apa-apa pun ingat kita belum menang lagi. Jadi kepada murid-murid semua, sentiasa patuhi segala SOP ya. Sentiasa mencuci tangan dengan kerap, sentiasa memakai pelitup muka dan juga menjaga jarak 1 meter. Jadi dengan itu, saya nak minta Cikgu Noraini kita lakukan sanitasi menggunakan gel pemasmi kuman terlebih dahulu. Silakan Cikgu Noraini kita. Terima kasih Akmal. Dan diikuti dengan saya insya-Allah sepanjang kita bersiaran ni Cikgu kan. Ya. Kita doakan agar semuanya terhindar daripada wabak COVID-19. Amin insya-Allah. Ini Cikgu Noraini. Ya, saya. Saya sebagai warga Malaysia yang tak dapat pinjaman RM100,000 Malaysia tadi Cikgu. Apa kena-mengenanya dengan kita punya sesi pembelajaran hari ini Cikgu? Sebab katanya mata pelajarannya dah prinsip perakaunan. Ya, betul. Tapi yang ada lakonan yang pegawai bank tadi tu Cikgu. Itulah. Saya tak dapat rasa dia punya mood tu Cikgu. Apa situasi yang berlaku tadi Akmal? Di mana seorang peniaga dia datang jumpa pegawai bank dan dia nak buat pinjaman. Okey. Kalau kita nak buat pinjaman dengan bank ni Akmal, kita kena sediakan beberapa dokumen yang penting supaya pihak bank yakin untuk memberi pinjaman kepada peniaga itu tadi. Okey, contohlah Cikgu kan peniaga itu dia dah melakukan segala butiran dengan lengkap Cikgu. Ya. Tetapi buku dia macam orang kata ada kesan-kesan terbakar ke ataupun mungkin ada terkoyak ke. Ya. Itu memang tidak dapat diterima langsung Tak Cikgu. boleh diterima langsung sebab tak boleh dikenal pasti. Macam mana bank nak yakin beri pinjaman kepada peniaga tu sedangkan maklumat tu tak dapat sepenuhnya. Jadi pada hari inilah murid-murid kita akan belajar satu topik yang dipanggil sebagai rekod tak lengkap. Itu dia bab yang kita nak belajar hari ini dalam mata pelajaran prinsip perakaunan, iaitu bab dia apa lagi sekali Cikgu? Rekod tak lengkap. Maksudnya kat sini tadi pegawai bank tadi memang jujur lah Cikgu kan? Ya, betul Akmal. Itu dia. Baik, dengan ini kita nak berhenti rehat dulu. Selepas ini kita akan mulakan kita punya kelas bersama dengan Cikgu
Noraini. Tapi sebelum itu, cikgu, saya nak pergi jumpa balik Encik Pegawai Bank tu. Boleh ke cikgu? Teruskan. Yang ini dah siap punya kan? Ya. Ini saya mesti dapat RM1,000 ni. Ya. Baik, kita berhenti rehat. Terima kasih cikgu. Mana dia? Saya rasa dia pergi sana tadi. Encik Pegawai Bank. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ya, masih lagi menyaksikan slot menengah atas yang bersiaran di Didik TV KPM bersama dengan saya Akmal Nazri dan juga bersama dengan Cikgu Noraini kita dalam mata pelajaran Prinsip Perakaunan dalam bab rekod tak lengkap. Apa yang menyebabkan rekod tak lengkap itu? Itulah yang kita akan sentuh hari ini dan bagaimana pula permasalahan murid-murid apabila adanya bab ini mereka rasa macam alamak susahnya. Jangan risau, Cikgu Noraini akan bantu anda. Betul Cikgu? Ya, Akmal. Ya, tanpa membuang masa lagi, ayo kita mulakan kelas kita. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Cikgu Noraini. Okey, Cikgu. Okey, Assalamualaikum semua kepada semua murid-murid yang berada di rumah. Okey, hari ini kita akan belajar satu topik dan cikgu yakin awak telah mempelajari topik ini. Okey, hari ini kita akan ulang kaji topik rekod tak lengkap. Okey, prinsip perakaunan tingkatan 5. Okey. Kita teruskan dengan standard pembelajaran Akmal. Okey. Okey. Apa yang untuk sesi ini apa yang perlu awak faham berkaitan dengan rekod tak lengkap? Pertama, awak boleh menerangkan maksud rekod tak lengkap itu. Okey. Okey. Kemudian awak boleh menerangkan sebab rekod perniagaan itu tak lengkap. Sebab. Kemudian awak boleh menjelaskan implikasi rekod tak lengkap terhadap maklumat perakaunan perniagaan. Baik. 3 perkara ini, pertama awak berjelaskan apa itu rekod tak lengkap. Yang kedua sebab, yang ketiga implikasi ataupun kesan Akmal. Okey, baik cikgu. Okey. Kita pergi kepada apa yang dimaksudkan dengan rekod tak lengkap ni. Kalau untuk pengetahuan sedia ada Akmal lah. Rekod tak lengkap ni Akmal rasa macam mana? Dia selalunya apabila rekod tak lengkap ni cikgu kan, dia mungkin kita tak nyatakan kita punya liability, kita punya untung, kita punya rugi, kita punya macam-macam lagi lah cikgu. Ya, Akmal. Akmal ni memang pandai ya sebenarnya. Alhamdulillah. Okey, apa yang dimaksudkan dengan rekod tak lengkap murid-murid? Rekod tak lengkap adalah merupakan amalan perekodan yang kita tak mengikut sistem catatan bergu. Betul. Ataupun kita mengamalkan sistem tunggal. Dalam perakaunan, bila kita merekod murid-murid, satu urus niaga, kita kena rekod sekurang-kurangnya 2 akaun. Betul. Satu akaun perlu didebitkan dengan amount yang sama. Satu lagi akaun kita akan kreditkan dengan amount yang sama. Jadi, rekod tak lengkap sama ada mereka hanya rekod satu di sebelah debit sahaja. Sebelah kredit tak ada. Ataupun mereka rekod di sebelah kredit. Sebelah debit tak ada. Betul. Jadi perkara ini bila berlaku, peniaga itu tidak dapat menyediakan imbangan duga dengan tepat. Ya. Sebab bila kita nak sediakan penyata keuangan, maklumat daripada imbangan duga perlu kita ambil. Tapi bila mereka tak boleh sediakan imbangan duga, rekod tu tak lengkap lah. Jadi nak buat pinjaman pun sukar sebenarnya sangat cikgu sukar, kan? sebab mereka tak boleh nak sediakan penyata keuangan. Pihak bank perlukan penyata keuangan. Tak boleh sediakan, imbangan duga pun tak boleh sediakan disebabkan rekod tak lengkap. Jadi memang tak boleh buat pinjaman lah. Ingat tu murid-murid, ini cukup berguna sebenarnya cikgu kan? Satu hari nanti kalau anda nak membuat pinjaman, fahamkan betul-betul mengenai rekod tak lengkap ini. Okey cikgu, seterusnya. Okey, kita pergi lagi. Apakah sebab rekod perniagaan itu tidak lengkap? Okey. Di sini cikgu ada tunjukkan sebab-sebab rekod itu tidak lengkap. Yang pertama, catatan urus niaga yang tidak dibuat langsung. Awak menjalankan perniagaan, awak tak merekod langsung. Itu yang dikatakan tak lengkap. Okey, Akmal boleh ambil buku yang pertama tu. Yang ini ke cikgu? Itu buku perakaunan yang pertama. Okey, ini dia. Okey, cuba Akmal tengok dalam buku tu, ada tak catatan rekod dalam buku tu? Dalam ni cikgu ya? Boleh tengok, belik je. Okey. Tak ada, kosong. Kosong cikgu. Kosong. Tak ada apa-apa. Itulah sebab. Antara sebab yang pertama adalah catatan urus niaga tak buat langsung. Awak beli barang niaga, awak tak rekod. Awak ada jualan, awak ada jual barang niaga, awak tak catat, tak rekod. Itu adalah salah satu sebab rekod tu tak lengkap. Andaiyo.
Ini yang pertama. Yang kedua, tidak mengamalkan sistem catatan bergu. Okey. Ini yang cikgu sebut, tak mengamalkan sistem. Dia mengamalkan sistem catatan tunggal lah. Ya. Okey. Cikgu boleh pegang ni cikgu. Pegang tunjuk dekat murid-murid kat rumah. Okey. Cikgu goyang-goyang, murid pun goyang-goyang. Okey, ini sebab yang kedua murid-murid. Tidak mengamalkan sistem catatan bergu. Okey, Akmal boleh ambil buku yang kedua. Yang ini cikgu ya. Cuba Akmal tengok. Ada saya contoh di situ. Kosong. Mana cikgu? Bukan kosong Amal. Sebenarnya dia ada rekod di situ. Ini dia. Okey, murid-murid di sini. Kalau murid-murid lihat di sini, ini adalah buku tunai. Okey, peniaga itu telah menjual barang niaga. Okey, tapi dia hanya rekod di sebelah debit sahaja. Mana yang sebelah kredit? Mana lagi akaun yang berada di sebelah kredit? Tak ada. Ini yang tak lengkap ni. Okey, yang kedua ada lagi Akmal. Cuba Akmal tengok. Saya cari cikgu. Ini dia. Contoh yang kedua. Peniaga itu telah beli barang niaga. Jadi dia rekod siapa yang dia beli barang niaga, dia rekod di sebelah kredit. Akaun belum bayar. Dia hanya rekod satu catatan saja. Satu lagi akaun dia tidak rekod. Ini yang dikatakan tidak mengamalkan sistem catatan bergu. Dia rekod kredit tapi debitnya tak rekod. Tak rekod. Jadi nanti bila kita nak buat orang kata kunci kira tu memang dia takkan balance lah cikgu kan? Ya, itu yang dikatakan catatan tunggal. Bergu. Bila bergu kan badminton kan? Bergu mesti ada dua. Betul. Kalau dua lawan satu bukan badminton lah cikgu. Betul. Okey. Sebab yang ketiga, dokumen sumber urus niaga tidak disimpan secara sistematik. Awak dapat dokumen, awak tak rekod, awak tak simpan, awak buang dokumen tu. Ataupun resit, invoice. Slip daftar tunai, betul. Buang. Kena simpan dengan baik. Bila awak simpan dokumen itu dengan baik, awak boleh mula merekod dengan tepat. Awak boleh menjalankan perekodan dengan baik. Betul. Okey? Dan sebab yang keempat adalah rekod-rekod perakaunan yang musnah atau hilang. Contoh. Ni siapa punya kerja ni cikgu? Musnah atau hilang maksudnya sekiranya perniagaan itu mengalami bencana seperti kebakaran Akmal, banjir dan juga apa lagi kecurian. Itu adalah salah satu sebab rekod itu tidak lengkap. Okey Akmal, kita ada 4 sebab kenapa rekod itu tak lengkap. Betul. Boleh tak murid-murid di rumah bersama-sama dengan cikgu kita jelaskan kembali apa 4 sebab kenapa rekod itu tidak lengkap? Boleh Akmal? Yang pertama adalah murid tidak mengamalkan sistem catatan bergu. Pandai. Pandai bersama-sama dengan Akmal ya. Okay. Yang kedua apa? Terbaiklah murid-murid. Catatan urus niaga yang tidak dibuat langsung. Yang ketiga, dokumen sumber urus niaga tidak disimpan secara sistematik. Pandai semua. Dan yang terakhir adalah yang terakhir apa dia? Pandai. Itulah dia rekod-rekod perakaunan yang musnah ataupun hilang. Jadi fahamkan betul-betul apa antara sebab rekod perniagaan tidak lengkap yang baru saja diajarkan oleh Cikgu Noraini kita. Betul cikgu? Pandai Akmal. Terbaik cikgu. Terima kasih murid-murid di rumah. Okey, seterusnya kita pergi. Apa implikasi sekiranya rekod tu tak lengkap? Apa implikasi dia? Yang pertama, imbangan duga tidak dapat disediakan kerana ketepatan rekod diragui. Imbangan duga adalah untuk menguji ketepatan catatan bergu. Bila kita rekod debit kredit, satu urus niaga sekurang-kurangnya akan ada 2 akaun. Kalau kita tak buat catatan bergu, imbangan duga kita tak boleh sediakan. Dan diragui. Kalau boleh sedia, sangat-sangat diragui. Buat catatan tunggal, boleh sedia imbangan duga. Tak kena tu. Okey. Yang kedua, kesilapan sukar dikesan dan penyelewengan boleh berlaku. Ya. Rekod tak lengkap memang boleh ada unsur-unsur tipu. Ada unsur-unsur kecurian di situ. Orang kata penyelewengan cikgu Betul Akmal. Okey, implikasi yang ketiga, untung atau rugi sukar ditentukan. Ya, dalam perniagaan berorientasikan keuntungan. Awak kena tahu keuntungan perniagaan awak setahun tu berapa, kena tahu. Takkan kita nak buat perniagaan rugi cikgu? Ya, sebab kita buat perniagaan bukannya untuk setahun, untuk seterusnya. Setuju cikgu. Okey. Dan yang keempat, perbandingan prestasi perniagaan tidak dapat dilakukan dengan tepat. Awak tak rekod, tahun lepas tak rekod, tahun ni awak nak rekod. Macam mana awak nak buat perbandingan dengan tahun lepas? Betul. Bagaimana awak nak buat prestasi yang awak kata, aku untung berjuta-juta lah. Bagaimana nak buat prestasi tahun lepas?
Kita kena buat prestasi supaya perniagaan kita akan lebih berkembang, akan lebih maju. Takkan kita nak maintain takat tu je kan, cikgu? Pandai. Kita kena tahu selok-belok perniagaan ni sebenarnya. Dan bagaimana kita nak rekod dalam perakaunan itu. Okey? Dan yang terakhir, penyata kedudukan kewangan sukar ditentukan. Ya. Implikasi dia penyata kedudukan kewangan yang menunjukkan berapa banyak aset, berapa banyak liability, berapa banyak modal. Kita tak boleh tentukan sekiranya rekod itu tak lengkap. Itulah dia punya kesan sekiranya rekod tidak lengkap ya murid-murid. Ya, betul Akmal. Ada 5 implikasi yang murid-murid tingkatan 5 prinsip perakaunan akan belajar. Okey, cikgu harap awak boleh jelaskan kembali apakah kelima-lima implikasi tersebut dengan bahasa yang mudah lah sebenarnya. Betul, sebab ini cikgu, pun sekiranya awak faham implikasi, awak boleh sebut dengan bahasa sendiri. Kan? Contohnya mungkin kalau untung atau rugi sukar ditentukan, mungkin bahasa ringkasnya adalah untung kita susah nak nyatakan, cikgu. Ataupun kalau ada penyelewengan, kita akan boleh tulis sahaja, mungkin akan ada kesilapan ataupun mungkin hanya sekadar tulis duit tak cukup ataupun penyelewengan sebagainya, kan, cikgu, kan? Penyelewengan ni sangat bahaya. Ya, dan itu adalah satu bahasa yang cukup kuat sebenarnya di dalam dunia prinsip perakaunan ni, cikgu. Betul, Akmal. Memang ini kita tekan etika lah. Etika dari segi etika itu. Betul tu, cikgu. Jadi murid-murid boleh jelas dengan implikasi ini. Jadi rekodlah dengan lengkap. Ya, betul tu. Faham ke murid-murid di rumah? Kalau faham, anggur. Safwan anggur, Eva anggur. Terbaik murid-murid semua. Terima kasih. Okey, cantik, cikgu. Okey, seterusnya. Bagaimana sesebuah perniagaan boleh menentukan untung ataupun rugi jika rekod tak lengkap, Akmal? Ya juga. Rekod awak tak lengkap. Awak nak cari untung dengan rugi. Bagaimana? Bagaimana? Saya tak tahu. Okey, disebabkan itulah murid-murid prinsip perakaunan dia belajar topik ini. Sekiranya ada masalah ini, sebab memang masalah ini akan sentiasa berlaku dalam perniagaan. Kita tak tahu apa yang berlaku pada perniagaan kita. Kebakaran ke, perakaunan dokumen hilang ke, kita tak tahu. Jadi sekiranya berlaku perkara ini, awak dah belajar topik ini dan awak boleh buat. Okey? Jadi kita akan menggunakan satu kaedah yang dinamakan sebagai kaedah perbandingan. Macam mana tu, cikgu? Kaedah perbandingan. Kaedah perbandingan ni sebenarnya, okey, sebelum kita pergi kepada kaedah perbandingan, apa yang pula awak belajar di sini? Pertama, awak boleh menerangkan kaedah, apa itu kaedah perbandingan? Betul. Yang kedua, awak boleh menghasilkan penyata mengira modal awal dan penyata mengira modal akhir. Awak boleh hasilkan. Yes. Okey. Yang ketiga, awak boleh menghasilkan penyata mengira untung atau penyata mengira untung rugi dan penyata kedudukan kewangan. Kaedah perbandingan ni, awak akan lihat senarai aset dan liability. Awak boleh mengira modal awal, modal akhir. Cikgu akan ajar lepas ni. Awak boleh sediakan penyata mengira untung rugi dan awak boleh sediakan penyata kedudukan keuangan dengan menggunakan kaedah perbandingan. Masih lagi kita boleh mencari untung, Akmal. Walaupun kita ada statement yang tidak lengkap dalam rekod perniagaan kita tu, cikgu? Sangat boleh. Ini sebenarnya cukup menarik, cikgu, kan? Jadi nampak tak, Cikgu Nuraini baru saya menerangkan, ini dah standard pelajaran yang mana kita harus menerangkan kaedah perbandingan dan seterusnya menghasilkan penyata mengira modal awal dan modal akhir, dan terakhir sekali Cikgu Nuraini ada menyatakan tadi juga menghasilkan penyata mengira untung atau rugi dan penyata kedudukan keuangan. Nak tahu apa sebenarnya, cikgu, kan? Macam mana kita nak dapat ni, walaupun rekod kita tak lengkap tapi kita masih lagi boleh menghasilkan rekod perakaunan perniagaan ini yang lengkap. Jangan risau, kita nak berhenti rehat. Selepas ini kita akan kembali lagi dalam slot menengah atas Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alhamdulillah, masih lagi menyaksikan slot menengah atas Didik TV KPM bersama dengan saya Akmal Nazir dan juga Cikgu Nuraini kita di dalam bab rekod tak lengkap, mata pelajarannya prinsip perakaunan. Tadi kita tengok dah, kan, cikgu, kan? Beberapa contoh kenapa rekod itu tidak lengkap dan sekarang ini cikgu akan ajarkan pada kami semua, pada anda juga yang berada di rumah, macam mana kalau rekod tu dah tak lengkap tapi boleh lagi menyiapkan rekod tersebut. Ini yang saya nak tahu juga ni, cikgu. Jom. Okey, seterusnya. Okey, murid-murid semua, dalam kita nak menyediakan, bila rekod tak lengkap, kita nak sediakan akaun itu, maklumat perakaunan tu yang paling minimum, apa yang perlu peniaga itu ada. Okey. Yang paling minimum sangatlah. Takkan dia tak simpan. Yang pertama, aset awal tahun dan akhir tahun.
Maksudnya macam ni Akmal. Seorang peniaga dia beli kenderaan untuk perniagaan dia. Dia beli kenderaan, dokumen dia tiba-tiba terbakar. Boleh tak dia dapat salinan dokumen kenderaan tu? Boleh cikgu. Boleh dekat mana Akmal agak-agak? Dekat bank. Dekat bank ataupun dekat syarikat yang dia beli kenderaan tu. Betul. Pergi sajalah dekat syarikat tu minta salinan. Ya. Itu adalah rekod yang paling minimum peniaga itu ada. Bagi IC settle. Dapat salinan terus. Betul. Okey. Kemudian rekod paling minimum yang perlu peniaga itu ada adalah liability awal tahun dan liability akhir tahun. Liability ni adalah hutang perniagaan. Betul kan? Semua orang tahulah saya rasa bila sebut liability ni. Contoh, kita buat pinjaman dengan bank. Okey, kita simpan. Kita akan dapat salinan daripada bank. Betul tak Akmal? Betul tak semua? Tiba-tiba hilang pula. Tak tahu simpan kat mana. Boleh tak kita dapatkan salinan itu murid-murid? Boleh cikgu. Pergi dekat bank lah. Pergi bank, bagi IC. Ya. Settle. Tak ada alasan rekod minimum ini tidak boleh disediakan. Betul. Tidak ada alasan. Contoh satu lagi, kita berhutang dengan pembekal. Kita mesti rekod tahu hutang pembekal tu berapa banyak kita berhutang hari ini, berapa banyak. Okey, kita rekod. Tiba-tiba rekod kita tu hilang pula. Ya. Cikgu yakin pembekal ada simpan rekod. Pergi jumpa pembekal itulah. Ya, jangan bagi IC cikgu. Jangan bagi IC. Kita bagi tahu sajalah. Ya, ini sebab awak dalam kaedah pembandingan ni, ini rekod paling minimum yang perlu awak tahu. Aset awal, aset akhir kena ada, dan liability awal dan liability akhir perlu ada bagi seorang peniaga itu. Yep. Okey, boleh semua? Okey. Masih ingat lagi persamaan perekonomian murid-murid? Awak semua telah belajar di tingkatan 4 bab 2. Betul. Sebenarnya Akmal, topik rekod tak lengkap ni adalah ulang kaji balik topik tingkatan 4. Dia bukan benda yang baru. Okey. Tingkatan 4 awak belajar rekod yang lengkap. Datang tingkatan 5 tak lengkap. Faham maksudnya kat sini cikgu. Kalau kita faham apa itu modal, apa kita faham aset, apa itu liability kan. Betul. Maksudnya dalam bab rekod tak lengkap ni saya pasti dah tak ada masalah dah sebenarnya. Tak ada masalah. Fahamkan topik itu. Selalu cikgu sebut fahamkan topik itu. Ini daripada persamaan perekonomian murid-murid. Ya. Kalau masih tak jelas, rujuk balik persamaan perekonomian tingkatan 4. Betul. Kalau tak faham juga boleh tanya cikgu. Tak ada masalah. Okey, kita lihat bagaimana kita nak cari modal awal. Formula dia Akmal dan murid-murid, aset awal tolak liability awal. Itu je. Bila kita sebut awal, contoh tempoh perekonomian 1 Januari 2020 sehingga 31 Disember 2020. Awal bermaksud pada 1 Januari. Maklumat itu yang awal punya pada 1 Januari. Takkan awak tak dapat nak kenal pasti mana maklumat awal. Bila sebut liability awal, liability pada 1 Januari lah. Betul. Okey? Contoh kita boleh lihat di yang cikgu telah letak maklumat perekonomian di sebelah Akmal itu. Nanti cikgu jelaskan dengan lebih lanjut. Okey? Itu kejap lagi cikgu. Okey, ni Akmal boleh ni. Ini adalah rumus atau formula yang paling ringkas murid-murid. Ingat saja awal kunci macam saya cikgu waktu zaman sekolah saya akan ingat kalau nak ingat formula tu kan. Kalau modal awal tu ingat saja yang ada awal tolak je. InsyaAllah itulah formula dia. Ya, dan murid-murid tak perlu nak hafal lah formula ni. Betul. Sebab bila awak dah faham semuanya, dia dah ada dalam minda, kita boleh analisis sendiri tahu apa yang kita dah belajar sebenarnya. Okey, modal akhir. Tadi modal awal, ini modal akhir. Akhir kita ambil maklumat. Sekiranya diberi maklumat perekonomian pada 31 Disember, itu akhirlah Akmal. Tempoh perekonomian tak semestinya 1 Januari hingga 31. Betul. Ada juga bisnes yang bermula pada 1 Jun 2019. Dia akan berakhir pada Mei 2020. So, Mei 2020 tu adalah maklumat akhir. Aset akhir, liability akhir. Okey, semua murid-murid boleh tak berkaitan dengan ini? Nanti sekiranya awak dapat maklumat perekonomian itu, awak lihatlah. Oh, yang ni awal. Ini aset awal. Ini liability awal. Ini aset akhir, liability akhir. Dah boleh sediakan untung ataupun rugi sebenarnya Akmal. Dan saya pasti mungkin ada murid-murid yang macam keliru lagi cikgu kan, antara modal awal, modal akhir. Jangan risau. Ingat saya kalau modal awal, cikgu cakap tadi, awal tahun tu bila hari kita mulakan perniagaan. Kalau akhir tu hari terakhir kita mulakan tutup perekonomian 31 Disember 2020. Jangan confuse. Sebab murid-murid Akmal dia belajar prinsip perekonomian, tempoh perekonomian di tingkatan 4 bab 1. Tempoh perekonomian tu murid-murid kena tahu, dia belajar tentang itu. So kemudian di tingkatan 4 bab 2 mereka belajar tentang item yang ada dalam komponen penyata keuangan. Betul. Bab 2.
Awak ingat lagi tak? Awak belajar komponen aset. Iaitu aset semasa, aset bukan semasa. Betul. So awak kena tahulah mana satu aset semasa, mana satu liability semasa kalau ada liability. Dan di tingkatan 4 juga mereka belajar tentang liability. Liability bukan semasa, liability semasa. Jadi awak kena kenal pasti apakah item-item yang ada dalam aset dan liability itu. Itu ulang kaji. Sebab tu cikgu kata ini adalah ulang kaji balik sebenarnya. Betul, cikgu. Boleh murid-murid dan sekiranya diberi maklumat perakaunan, awak tahu kena pasti aset yang mana. Asingkan aset. Modal yang mana, liability yang mana. Asingkan liability itu. Senang je sebenarnya. Tak susah pun, Akmal. Ya. Okay? Cikgu marah saya ke? Tak, saya tak marah pun. Cuma sebab kadang-kadang saya dengan murid-murid prinsip perakaunan ni, bila nampak satu maklumat tu ataupun soalan, dah blur. Tak tahu nak buat apa. Mereka keliru sebenarnya, cikgu. Jangan. Fahamkan topik tu. Ya, InsyaAllah. Kita buat sama-sama hari ni, cikgu. Okey. Okey. Jadi, bila awak dah dapat tentukan modal akhir dan modal awal, awak boleh cari untung ataupun rugi, Akmal. Betul. Sekiranya modal akhir melebihi modal awal, untung perniagaan itu. Ya, tetapi sekiranya modal akhir kurang daripada modal awal, rugilah. Kita namakan untung bersih atau rugi bersih. Betul. Okey, boleh? Yap. Teruskan lagi. Bagaimana kalau wujudnya modal tambahan atau ambilan? Dalam tempoh perakaunan tu kita ada tambahlah modal. Yep. Mungkin nak supaya perniagaan kita tu lebih terurus ataupun lebih beroperasi dengan lebih baik, kita ada buat modal tambahan. Dan sekiranya dalam perniagaan kita ada buat ambilan. Ambilan ni pasti berlaku sebenarnya, Akmal. Ya, apabila pemilik itu mengambil daripada perniagaannya kan? Ya, pemilik mengambil barang niaga, pemilik mengambil tunai perniagaan untuk kegunaan peribadi. Untuk peribadinya. Itu pasti berlakulah. Biasanya kalau peniaga-peniaga ni memang diambil untuk kegunaan peribadi keluarga. So, kalau wujudnya dua perkara ini, bagaimana kita nak tentukan untung ataupun rugi? Macam mana kita tentu? Okey. Cikgu tunjuk di sini format. Format ni bukan asing bagi kamu semua. Kamu dah tahu, iaitu penyata kedudukan keuangan bermula daripada ikuti pemilik di sana. Modal awal, tambah untung bersih. Ni contoh, cikgu bagi contoh. Tambah modal tambahan, tolak ambilan, awak akan dapat modal akhir. Okey, ini contoh. Yep. Okey, sekarang kita nak keluarkan untung bersih. Matematik. Lebih kepada matematik. Kita nak keluarkan untung bersih, kita start daripada modal akhir, tambah ambilan tadi tolak. Betul. Kita tambah ambilan. Tadi kita tambah tolak modal tambahan, tolak modal awal. Kita reverse balik. Okey, jadi di sini awak dapat sediakan penyata mengira untung rugi bagi tahun berakhir. Dia daripada rumus tadi, dia daripada format tadi. Cikgu ubah sikit, cikgu keluarkan untung bersih, cikgu jadikan untung bersih, untung rugi ni di atas. Modal akhir, tambah ambilan, tolak modal tambahan, tolak modal awal, awak akan dapat untung ataupun rugi. Bersih. Inilah format dia, Akmal. Okay. Ini je lah nak cari untung bersih, ini je. Okey, nampak tak dekat sini macam mana kita nak dapatkan penyata mengira untung rugi bagi tahun berakhir itu senang saja kalau anda dapat lihat sekarang di sini kaca TV sebelah. Modal akhir itu kita tambah dengan ambilan. Lepas itu kita tambah dengan modal tambahan dan kita tolak sebenarnya, cikgu kan? Ya. Tolak modal tambahan dan juga modal awal. Kita hanya reverse saja sebab kalau kita tolak ambilan itu, kita tak akan balance kan. Betul tak, cikgu kan? Dia akan jadi lagi rugi sebenarnya. Betul, sebab itu ingat saja yang kalau selalunya kita akan tambah tolak-tolak, yang ini kita reversekan saja. Kalau anda dapat lihat macam mana Cikgu Nurani terangkan tadi, insya-Allah kita dapat jawapan sama ada untung bersih atau rugi bersih. Sekian saja daripada saya, Cikgu Akmal. Wah. Pandai, Akmal pandai. Itu sebab tu kata benda tu dah belajar, Akmal. Betul. Ini lebih kepada matematik. Murid-murid akaun asas matematik kena mahir. Dan satu lagi satu apa tahu, cikgu? Ya. Apabila dapat soalan macam ni, murid-murid prinsip akauntan, melalui pengalaman saya, cikgu, jangan pening kepala. Faham soalan betul-betul, kita tengok dia punya rekod apa yang diminta tu. Jangan pening kepala, fahamkan, insya-Allah semua kita boleh jawab. Boleh. Satu lagi, Akmal, dalam satu topik tu kena fahamlah. Topik tu awak belajar sebab apa? Kena tahu. Betul. Bukannya belajar untuk exam. Awak belajar topik tu untuk apa sebenarnya? Itu. And then awak boleh menguasai apa-apa jua bentuk soalan, Akmal, dia boleh kuasai lah. Taklah perfect, tapi boleh jawab, taklah stres sangat. Okey, kita pergi lagi, Akmal. Okey,
kita pergi kepada satu situasi, cakap saja, mengajar saja di sini tak boleh, Akmal. Kita cuba buat bersama-sama dengan murid. Latihan. Contoh, Puan Alina seorang peruncit tidak menyimpan rekod perniagaannya dengan lengkap. Baik. Aset dan liability perniagaannya ditunjuk seperti berikut. Sekarang cikgu dah tunjuk senarai aset dan liability di sebelah Akmal murid-murid. Ini dia. 1 Januari, nampak tak 1 Januari maksud dia apa, Akmal? Awal, cikgu. Pandai, Akmal. Faham murid-murid? Ini dia. Okey. Sekarang di sebelah cikgu tunjuk senarai aset dan liability pada 31 Disember 2020. Di sebelah sana cikgu boleh dapat lihat, itu maksudnya adalah akhir tahun. Maklumat akhir, maklumat awal. Betul. Pandai semua. Okey, kita pergi lagi. Bagaimana kita nak kira modal awal? Kita belum Okey, kalau Akmal lihat di situ, murid-murid kena kenal pasti di mana apa aset, yang mana satu item aset. Banyak ni cikgu. Perabot adalah aset. Ini lagi. Kenderaan adalah aset. Akaun belum terima adalah aset. Bank adalah aset. Dan inventory adalah aset. Jadi kita tambah je semua. Akmal boleh tak bersama dengan cikgu, bersama dengan Akmal dan murid-murid di rumah, boleh tak sekarang kita kira modal awal sekarang? Boleh tak? Awak ambil kertas, awak ambil kalkulator. Akmal pun boleh bersama-sama dengan murid di rumah. Je, cikgu, Boleh je Akmal, no problem. Akmal tulis je jawapan di situ. Tadi perabot 27,000. Ambil je maklumat awal tu. Kan aset awal, tolak liability awal. Lepas itu kita juga ada kenderaan 8,000. Murid-murid di rumah sama-sama dengan Akmal. Kita cari berapakah aset awal. Belum terima 11,600. Dan lepas tu bank pun sama cikgu 18,600. Dan tadi cikgu juga ada mengatakan inventory juga adalah merupakan aset juga. Jadi kita tambah saja semua ini. Kalau ada kalkulator kita tambah 27,000. Okey, sama-sama dengan Akmal semua. Dapat tak jawapan? 8,000 tambah 11,600 tambah 18,600 tambah 15,470 dan kita akan dapat jawapan berapa murid-murid? Berapa semua? Cantik. 80,670. Pandai. Okey, bagus awak semua. Maksudnya awak dah dapat kenal pasti item-item aset. Betul cikgu. Okey. Akmal berapa dapat semua? Cuba tunjuk. Ini dia. Minta maaf lah tulisan saya doktor cikgu. Harap anda semua faham. Ini dia cikgu. 80,670. Okey, semua murid-murid dapat Ini tadi ada perabot, kenderaan, ada akaun belum terima, ada bank dan juga inventory. Kita tambah semua ini dapat 80,670. Inilah dia punya apa cikgu? Aset awal. Nampak murid-murid telah dapat mengira aset awal. Cikgu harap awak bersama-sama dengan Akmal. Okey. Murid-murid semua, sekarang Akmal sedang menghitung. Sekiranya soalan mengkehendaki awak menyediakan penyata mengira modal awal. Okey. So awak buat dalam bentuk penyata lah. Cikgu yakin awak selalu dengar perkataan penyata. Penyata ni dalam bentuk lajur. Akmal boleh lihat. Akmal senaraikan tadi kan? Betul tak? Yang Akmal senaraikan ini. Perabot kenderaan. Betul. Kita senaraikan dalam bentuk penyata, Akmal. Kalau dia suruh menghitung, kita buat macam Akmal. Kalau dia suruh sediakan dalam bentuk penyata, sediakanlah dalam bentuk penyata. Jumlah dia seperti yang awak semua dapat tadi. Okey, sekarang Akmal. Berapakah jumlah liability awal? Murid-murid semua boleh lihat di maklumat di hadapan awak semua ni pada 1 Januari. Kenal pasti. Di sini awak kena mahir kenal pasti apakah liability awal. Apakah aset? Tapi senang cikgu. Tadi kan kita dah kira aset. Pandai. Mana yang belum lagi kita masukkan dalam kita punya pengiraan tu, itulah liability. Pandai sangat. Okey, antara liability di sini adalah pertama, yang itu adalah akaun belum bayar. Yang kedua adalah pinjaman, cikgu. Pandai. Okey, sekarang kita kira sama-sama. Berapakah liability awal murid-murid? Okey, jadi tadi 7,600. Okey, yang merupakan akaun belum bayar dan juga pinjaman 13,500 kita tambah. Okey, dan kita akan dapat jawapan. Kalau Akmal, jangan relax sama. Relax. 7,600 tambah 13,500 kita akan dapat. Murid-murid dah dapat semua jawapan dia? 21,100. Sama tak semua dengan jawapan Akmal? Okey. Ini dia. Jangan duduk yang atas. Yang ini saja. Okey. Akmal sedang menghitung. Dia sedang menghitung. Sekiranya awak kena sedia dalam bentuk penyata mengira modal, awak tunjuk selepas awak tambah aset semasa, awak buat satu simbol
tolak liability. Oh yeah. Supaya nampak, kena buat supaya awak nampak. Kejap lagi takut awak tambah semua. Tulis tolak liability. Okey, senaraikanlah item liability. Letak jumlah di sebelah kanan kiri awak ni. Kiri sebelah kiri. Okey, tujuan kita buat sini, tujuan kita sediakan penyata ini adalah untuk mengira modal awal murid-murid. Tadi ingat tak standard pembelajaran kita kena mengira modal awal? Yep. So, bagaimana nak cari modal awal, Akmal? Agak-agak aset awal tolak liability awal. Pandai. Jadi kita dapat berapa 59,570, cikgu. Semua murid-murid dapat seperti Akmal? Dapat ke? Pandai Okey, kita semak betul tak? Ya, pandai. Inilah cara mengira modal awal. Boleh tak semua murid-murid di rumah? Boleh. Kan? So fahamkan sajalah. Dia dah boleh jawab. Jadi kalau ada soalan Akmal, tengok yang mana satu aset. Cari yang awal. Liability. Jangan pula pening rasa susahlah, janganlah. Jangan pula tiba-tiba perabot tu jadi liability. Jangan. Kenderaan tu liability. Itu kalau silap tu, minta maaf murid-murid, cuba lagi, okey? Kadang-kadang bank boleh jadi overdraft murid-murid. Bank boleh jadi overdraft. Maksud overdraft adalah liability semasa. Jadi tengok betul-betul. Kalau dia letak bank sahaja tanpa diletak kolom kredit, itu adalah aset. Sekiranya dia letak kredit di sebelah bank, itu adalah liability. Cek baliklah soalan itu. Okey, baik cikgu. Boleh. Dah selesai cara mengira modal awal. Okey, seterusnya. Modal akhir. Kan kita nak dapat untung tadi modal awal, modal akhir tolak modal awal. Sekarang kita dah dapatkan maklumat modal awal. Kita nak kira modal akhir. Okey, boleh semua? Boleh. Okey, kalau awak lihat di sebelah cikgu, ini adalah maklumat modal akhir. Dan maklumat modal akhir, dengar betul-betul. Modal akhir kita nak kira, kita kena ambil maklumat tambahan. Ambil kira pelarasan yang berlaku sepanjang tempoh perakaunan itu. Okey. Maklumat tambahan. Mungkin ada perkara yang belum direkod. Mungkin ada perkara yang perlu awak ketahui semasa sepanjang tempoh perakaunan. Itu yang dikatakan maklumat tambahan murid-murid. Ambil kira. Ambil kira. Okey. Boleh tak kita tengok di sana pada 1 Januari cikgu ada letak maklumat tambahan. Yang ini cikgu ya. Yang pertama Akmal. Pada 1 Januari 2020. Betul. Pemilik telah membawa masuk kenderaan peribadi bernilai RM20,000 untuk kegunaan perniagaan. Perkara ini belum direkodkan dalam buku perniagaan. Ya. Itu yang pertama cikgu. Okey. Yang seterusnya kalau murid-murid dapat lihat. Kita buat satu persatu dulu maklumat tambahan ni. Okey. Murid-murid semua. Di sini dia kata pemilik telah membawa masuk kenderaan peribadi. Membawa masuk. Perkataan membawa masuk ni adalah modal tambahan amal. Betul. Jadi, murid-murid kena ambil kira dalam pengiraan modal akhir tu nanti. Okey. Cikgu dah letak kat sini modal tambahan RM20,000. Ingat lagi tak cikgu ada buat rumus di mana apa yang berlaku sekiranya ada ambilan, sekiranya ada modal tambahan. Tambah, tolak. Okey. Jadi boleh tak Akmal letak di sana supaya murid ni dia boleh ingat balik. Nampaklah. Nanti nak kira kan kita nak kira modal akhir ni, letak je di mana-mana. Sini boleh cikgu? Letak kat situ pun boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, dah cikgu. Okey, kan dia kata belum direkod dalam mana-mana buku. Maksudnya ingat lagi tak sebab rekod tu tak lengkap? Ingat cikgu. Catatan tak buat langsung. Itu maksudnya belum direkod dalam mana-mana buku. Dia tak buat catatan pun. Okey. Okey, maklumat tambahan yang kedua Akmal. Pemilik membuat ambilan inventory bernilai RM300 setiap hujung bulan. Setiap bulan murid-murid. Macam mana murid-murid? 12. Kita rekod perakaunan setahun. Betul. 1 Januari, 31 Disember. Kita tak boleh rekod sebulan Akmal. Betul tak? So, macam mana kita nak buat kita ambilan? Kita kali dengan 12 sebab 1 tahun. Pandai, Akmal. Pandai murid-murid. Kita darab dengan 12. Ya, saya rasa untuk episod kali ini saya macam lain macam, cikgu. Perform dia pergi Alhamdulillah Akmal. Ni saya tambah sana ke cikgu? Ya, jadi cikgu dah kira kepada murid-murid semua dan cikgu yakin awak dah boleh congak dah sebenarnya 300 dalam 12 bulan. Semestinya. Jawapan 3,600 boleh congak je. Okey Akmal, kita letak kat sana lah. Supaya murid-murid kita nampak semua. Okey, saya tambah ini sini. Yang cikgu buat ni adalah pelarasan iaitu menganalisis maklumat tambahan Kena ambil kira murid-murid semua. Okey, ini dia. Nampak ke murid-murid semua? Kita sekarang dah ada modal tambahan.
RM20,000 dan ambilan RM3,600. Okey, cikgu, seterusnya. Seterusnya, maklumat tambahan yang seterusnya adalah peruntukan hutang ragu. Sebut peruntukan hutang ragu ni Akmal, murid-murid dah belajar di tingkatan 4 juga. Bab 8, pelarasan milikan tunggal. Di situ mereka belajar mencari belanja prabaya. Ingat lagi tak Akmal, pernah dengar terdahulu terakru? Ya, cikgu. 10 tahun yang lepas, insya-Allah. Sekarang kita dah ubah sedikit. Terms tu kita jadikan belanja prabaya, belanja belum bayar. Dah tukar sikit tapi benda sama je Akmal. Okey, faham. Hasil yang terdahulu, hasil belum terperoleh, hasil belum terima. Itu yang awak belajar. Kemudian susut nilai, peruntukan hutang ragu. Lepas tu cara kita nak mengira pelupusan aset, itu semua dah belajar. Jadi benda ni bukan benda baru Akmal. Yap. Awak mahir yang sana, di sini, alah senangnya cikgu, kenapa senang sangat ni? Okey. So peruntukan hutang ragu 5% atas akaun belum terima, dia kata hendaklah diwujudkan. Kita wujudkanlah. Okey. Agak-agak Akmal, kita ambil 5%, dia kata atas akaun belum terima. Kita kena kira 5% darab dengan akaun belum terima. Kita carilah akaun belum terima. Berapa 5% tu sebenarnya? Akmal boleh tak berkira sama-sama? Okey, murid-murid di rumah bersama-sama dengan Akmal. Berapakah peruntukan hutang ragu bagi perniagaan Alisa ni? 875. 875. Itu adalah peruntukan hutang ragu. Kita kena ambil kira dalam pengiraan modal akhir tu nanti. Dan peruntukan hutang ragu ni nanti kita, okey cikgu buka yang ni. Awak conteng atas kertas awak tu, kita kena tolak peruntukan hutang ragu. Ini awak belajar di tingkatan 4. Berapa banyak yang awak ragu dalam kita punya pelanggan yang berhutang dengan kita ni, ada dalam tempoh setahun ada yang tak boleh bayar lagi pada tahun itu. Jadi kita kena buat satu kadar berapa banyak yang kita punya pelanggan masih belum bayar. Itu yang dikatakan peruntukan hutang ragu lah. Kita yang tetapkan kadar itu sendiri sebab kita tahu perjalanan perniagaan kita tu macam mana. Jadi di sini kita tetapkan 5%. Okey. Jadi daripada nilai akaun belum terima tolak 875, 16,625 yang akan dibayar pada tahun hadapan. Okey, boleh semua. Jadi awak contenglah kat sini. Contek kat sini awak buat 16,625. Sama tak dengan Akmal? Sama cikgu. Ya, dengan murid-murid inilah pengiraan dia. Okey, baik cikgu. Kita dah dapat berapa akaun belum terima ni. Kita almost there lah orang kata. Dah nak siap dah kita punya rekod yang tak lengkap ni cikgu. Ya, hampir yang mana siap. akan menjadi rekod lengkap. Tapi nak berhenti rehat dulu. Selepas ini kita akan kembali lagi dalam slot menengah atas Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Sabar. Saya tahu murid-murid semua dah tak sabar-sabar dah ni nak menyiapkan rekod yang tak lengkap tu. Kita lagi sikit je. Kita nak dapatkan nak kira lagi sikit-sikit. InsyaAllah kita dapatlah nilai dia berapa cikgu. Ya. Okey cikgu, silakan. Saya nak kira juga ni. Seterusnya murid-murid, pinjaman matang pada 31 Disember 2025. Pinjaman. Faedah atas pinjaman dikenakan 8% setahun atas baki pinjaman dan nilai ini belum dijelaskan. Bila faedah kita tak jelaskan lagi, kita akan kira faedah atas pinjaman belum bayar. Okey. Faedah atas pinjaman belum bayar dalam kategori liability Akmal. Kita tak bayar lagi, dia akan jadi belum bayar. Jadi murid-murid di rumah boleh tak kira pinjaman semua? Saya kira dapat 1,080 cikgu. Ambil 12,000 murid-murid. Betul. Minta maaf murid-murid. Kita akan ambil nilai awal murid-murid. Minta maaf semua. Kita ambil nilai pada 1 Januari pinjaman itu. 13,500. Sebab nilai awal setahun kita guna pinjaman tu Jangan ambil nilai akhirnya. Kita ambil nilai awal Okey, berapa Akmal? Saya dapat 1080. Pandai. 1080 kita akan masuk dalam liability. Kategori liability murid-murid semua. Okey. Nanti nak kira modal akhir kita kena masuk dah. Betul? Okey, boleh semua? Okey, kemudian kita pergi perabot disusut nilai pada kadar 10% setahun atas kos. Susut nilai, kita ambil 10% darab dengan kos lah. Berapa kos dia kat sini? Berapa kos dia? Kos dia cikgu yang itu. 27 Okey, awak kira, awak tolak dengan 2,700, awak dapat
300. Ya, macam tadi mungkin saya nak tambah sikit. Tadi cikgu cakap ada yang pinjaman tadi cikgu ya, kan? Betul. Ingat tahu 13,500. Ya. Kalilah berapa persen tadi kan? Pinjaman ambil awal pinjaman sebab ingat setahun. awal. Faedah pinjaman kita setahun. Kita kena ambil awal, jangan ambil akhir pula. Betul, jarang orang ambil pinjaman hujung tahun cikgu. Tak. Kita ambil inilah interest awal tu. Ya, dan lepas tu yang perabot tu kita kali je lah 10% diskaun berapa? Kita tolak dengan 2,700 darab 24,300. Ini kita kena ambil kira untuk pengiraan modal akhir. Betul, seterusnya murid-murid, nampak tak kat sini ada tanda soal? Kenderaan. Ingat lagi tak maklumat tambahan di hadapan? Membawa masuk kenderaan. Jadi bila ada tanda soal, dia nak tanya berapakah nilai terkini kenderaan ni? Tambah je lah. Daripada awal berapa awal kenderaan di sana? RM8,000. Tambah RM20,000 kan membawa masuk tadi. Betul. Dan dia kata belum direkod dalam mana-mana buku. Jadi kita rekod sajalah di sini. Ini dia. RM28,000. RM8,000 tambah RM20,000 dapat RM28,000. Ya, sebab dia kata belum direkod dalam mana-mana buku murid-murid. Alright. Okey, sekarang kita telah selesai pelarasan. Kita telah ambil kira maklumat tambahan Akmal. Boleh tak kita kira modal akhir, aset akhir, tolak liability akhir? Boleh lah sebab kita dapat semua dah. Ya, pandai. Okey, murid-murid di sini. Sekarang kita ambil aset akhir perabot. Ambil nilai RM24,000 tau. Betul. Jangan ambil nilai RM27,000. RM24,300. Kenderaan RM28,000 Akmal. Akaun belum terima RM16,625 semua. Okay. Sama-sama dengan Akmal kira sekali. Lepas tu bank RM28,500. Inventory RM30,130. Kira semua. Okey. 127,555. 127,555. Pandai Akmal. Nampak? Tepat. Cikgu Akmal sedang menghitung. Cikgu sediakan dalam bentuk penyata. Nampak? Okey. Bila ada pelarasan itu, maklumat tambahan, murid-murid tunjuk ya di sini. Tunjuk tambah tolak perubahan itu berlaku. Seperti cikgu buat ini. Okey? Ini dia nampak. Itu dia. 127,555. Pandai Akmal. Sangat pandai. Okey. Seterusnya liability akhir Akmal. Kita cari liability akhir di sini. Pinjaman. Dan juga akaun belum bayar. Ada dua. Betul. Satu lagi jangan lupa faedah atas pinjaman belum bayar. Jangan lupa yang tu. Ni Akmal, faedah atas pinjaman belum bayar. Jangan lupa. Jadi kita kena tambah juga cikgu kan? Ya, tambah sekali. Kita akan dapat di sini. Nampak cikgu tambah ni? Satu lagi item. Kita akan dapat nilai 22,480. Nampak Akmal? Jangan blur Akmal. Relax. Masa tak cukup cikgu. Masa tak cukup. Pengawas peperiksaan ambil kertas saya dah ni. Okey. Murid-murid semua boleh? 22,480. Lepas tu kita tolak je lah. Kita tolak je lah murid-murid 105,075. Tak sempat nak tekan dah keluar jawapan. Tapi betul lah itu ya. Okey, kita dah dapat penyata mengira modal akhir. Dan seterusnya kita nak cari modal berapakah untung ataupun rugi perniagaan ini murid-murid semua. Okey, awak dah dapat modal akhir. Awak dah dapat modal akhir berapa? Dekat sini. Yang tadi tu 105,075. Ambilan berapa? 3,600. Okey. Kemudian tambahlah ni, tambahlah. Kita dapat 108,675. Okey, kemudian modal tambahan tadi berapa? 20,000. Kemudian modal awal yang tadi 59,570. 59,570 saya letak. Betul. Untung ataupun rugi? Semestinya adalah untung bersih. Untung bersihnya 29,105. Dapat, nampak? Kaedah perbandingan kita boleh kira untung bersih Akmal. Senang kan? Dah siap dah? Ada lagi satu lagi. Jangan lupa sediakan penyata kedudukan keuangan. Dan penyata kedudukan keuangan murid-murid belajar di tingkatan 4. Daripada bab 2 lagi dia orang dah belajar. Jadi awak dah memang tahu bagaimana awak nak sediakan penyata kedudukan keuangan. Tapi cikgu tunjuk juga Akmal. Boleh. Yang pertama, seperti biasa kita mulakan dengan aset bukan semasa. Yang ni semuanya kita ambil nilai akhir ni. Jangan ambil awal, kita ambil akhir. Okey. Kemudian tolak aset semasa akaun belum terima, tolak peruntukan hutang ragu kita tunjuk juga ya di sini. Okey, kita dapat jumlah 75,255. Seterusnya, kita tolak liability semasa seperti ini, senaraikan dulu di kolom pertama, jumlah masuk di kolom kedua untuk dapatkan modal kerja murid-murid. Bila kita dapat modal kerja di sini, kita tambah dengan jumlah aset bukan semasa, kita akan dapat balance yang pertama, imbangan yang pertama. Ingat lagi format, kena ingat format Kemudian seterusnya ini sampai modal kerja lah. Kita pergi kepada ikuti pemilik. Modal awal seperti tadi lah Akmal. Tambah untung bersih, tambah modal tambahan, tolak ambilan akhir, kita akan dapat 105,075. Dan satu lagi
liability bukan semasa, kita ambil 10,500. Kenapa pula ambil 10,500 sedangkan di sini 12,000? Awak kena ingat, pinjaman awal, sekiranya ada perubahan awal dan akhir, maksudnya perbezaan itu dia dah mula bayar, Akmal. Oh ya. Bila dah mula bayar, awak kena asingkan yang akhir ni. Satu adalah liability semasa, satu lagi liability bukan semasa. Okey? Di sini cikgu letak 10,500. Okey? Boleh semua? Dan kita akan dapat balance yang kedua 115,575. Okey, terima kasih. Penyata kedudukan kewangan ni memang murid-murid telah kena pandai buat PKK penyata kedudukan kewangan. Jadi kita pun dah dapat rekod kita daripada tidak lengkap menjadi lengkap, cikgu Ya, betul. Alhamdulillah. Okey, jadi cikgu, penilaian murid-murid ni macam mana, cikgu? Termasuklah murid-murid yang ini. Okey, Akmal, saya nampak dapat menguasai topik pada hari ini dan saya rasa Akmal ni murid cemerlang lah sedulu. Betul tak, Akmal? Saya tak nak ni lah. Dan cikgu yakin murid-murid di rumah juga dapat mengira formula-formula aset awal, liability awal, akhir semua, dan dapat mencari dan dapat memahami cara nak mengira untung ataupun rugi bagi topik rekod tak lengkap. Betul tu, cikgu. Baik, cikgu, kalau mereka nak dapat, orang kata apa, punya sumberku tu, cikgu, mungkin cikgu boleh kongsikan sedikit. Murid-murid semua sekiranya ingin mendapatkan bahan ataupun latihan yang dengan lebih banyak lagi, boleh dapat di laman site cikgu rasa, Sumberku. Sumberku, cikgu. InsyaAllah dekat situ apa saja yang murid-murid nak dapatkan bahan-bahan yang cikgu ajarkan ada di dalam itu. Cikgu, terima kasih banyak, cikgu. Terima kasih, Akmal. Terima kasih banyak-banyak. Sama-sama, cikgu. Ingat ya murid-murid, sekiranya kau dapat soalan yang macam ni, asingkan terlebih dahulu mana satu aset, modal dan juga liability. InsyaAllah anda akan dapat jawapannya. Baik, cikgu, terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Dan kepada anda, kita akan jumpa lagi. Saya Akmal Nazri. Ingat, stay safe, take care and all the best for your SPM 2021. Assalamualaikum. Bye-bye.